dah. Tingkap dah. CCTV dah. Semua dah. Sang, nak macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka pergi pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Aduh. Guna ni lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Selamat pagi, Malaysia. Selamat pagi, Malaysia. Seperti biasa, segmen pertama hari ini kita mulakan dengan seleksi pagi. Cumanya kali ini kami akan bawa anda ke Terengganu. Kita akan bersama dengan Farah Fauzi yang akan bercerita berkenaan UMT yang menyerahkan topeng penutup muka dan juga barang keperluan kepada mereka yang berada di sana. Jom kita bersama dengan Farah Fauzi, silakan. Dan selain daripada itu juga, difahamkan di sekitar Terengganu sebenarnya banyak perkara yang telah pun dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk membantu pekerja dan juga petugas barisan hadapan ini. Jadi untuk perkembangannya, kita akan sekali lagi bersama dengan Farah Fauzi dari Terengganu. Silakan. Terima kasih rakan segas Syuhaida di Angkasa Puri bersama saya Farah Haji Fauzi di Terengganu FM pagi ini. Farah nak kongsikan sebenarnya dengan hari RTM ke-74 di UMT ataupun Universiti Malaysia Terengganu akan mengagihkan cecair pembasmi kuman ataupun sanitizer kepada warga RTM. Ini sebagai sumbangan ataupun cenderahati kepada kita lah untuk meraihkan ataupun meraihkan hari RTM ke-74 di samping kita mencegah penularan wabak COVID-19. Okey, tak apa. Untuk perkembangan terkini anda boleh terus saja ke myclick.rtm.gov.my untuk sama-sama dengarkan ataupun saksikan secara langsung Terengganu FM dan apakah perincangan yang akan dikongsikan oleh mereka. Jadi seterusnya, selepas ke Terengganu, kami nak bawa anda ke Labuan pula. Ini cerita pagi dari sana yang akan berkongsi berkenaan agian bantuan kepada penerima yang terkesan akibat COVID-19 di sekitar Labuan. Jom kita bersama dengan rakan penyampai kami di sana. Okey, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Pusat Kuarantin COVID-19, bangunan Institut Latihan Perindustrian Labuan. Oleh itu, pada pagi ini saya bersama dengan Pengarah Jabatan Masyarakat JKM Labuan, Encik Ansari Martarsad bagi mengetahui perkembangan semasa kumpul dan agih barang keperluan makanan yang dilaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Peringkat Labuan. Jadi, Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey Tuan, sebelum itu mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit berkaitan proses pengagihan bantuan ini. Okey, terima kasih. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan diberi amanah dan juga tanggungjawab untuk menyelaraskan aspek-aspek bantuan melalui kumpulan kerja kebajikan di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Labuan. Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan juga telah mengaktifkan bilik gerakan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan untuk menyelaraskan aspek sumbangan barangan makanan daripada NGO ataupun pertubuhan sukarela kebajikan untuk disalurkan kepada kumpulan-kumpulan sasar yang terlibat yang terkesan disebabkan oleh COVID-19. Okey Tuan, seterusnya apakah garis panduan yang telah ditetapkan oleh agensi yang terlibat agar mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP yang telah ditetapkan Tuan? Terima kasih. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan telah diberi amanah oleh Pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Wilayah Persekutuan Labuan untuk melaksanakan dan juga untuk menyelaraskan aspek-aspek penerimaan bantuan-bantuan yang diperolehi sama ada daripada NGO ataupun daripada syarikat-syarikat korporat. Baru-baru ini kita telah diamanahkan untuk menyelaraskan sumbangan-sumbangan ini dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan telah mengambil inisiatif berdasarkan
amanah yang telah diberikan, telah mengaktifkan bilik gerakan pusat pengumpulan sumbangan-sumbangan daripada NGO dan juga syarikat-syarikat korporat yang boleh disumbangkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Walau bagaimanapun, Jabatan Kebajikan Masyarakat melalui kumpulan kerja kebajikan akan menyelaraskan sumbangan-sumbangan ini dan juga akan diagih-agihkan melalui bantuan daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan juga daripada RELA. Agensi-agensi ini akan membantu mengagihkan barang-barang tersebut kepada kumpulan-kumpulan sasar yang terkesan disebabkan oleh COVID-19 ini. Selain itu juga, barangan-barangan ini juga akan diselaraskan bersama dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Wilayah Persekutuan Labuan. Tuan, mungkin Tuan boleh ada yang ingin disampaikan terutama kepada penyumbang bekalan makanan di Labuan, terutama pihak NGO dan sebagainya. Mungkin Tuan ada pesanan. Okey, terima kasih. Disebabkan oleh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, saya memohon jasa baik dan juga kerjasama daripada semua NGO dan juga syarikat-syarikat korporat di wilayah Persekutuan Labuan untuk memberi sumbangan tersebut kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan untuk JKM menyelaraskan sumbangan tersebut bagi mematuhi arahan PKP ini. Okay. Kita berharap dengan adanya kerjasama daripada NGO di wilayah Persekutuan Labuan dan juga syarikat-syarikat korporat akan dapat Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan kumpulan kerja kebajikan di bawah Jawatan Kuasa Penyelaras Bencana Wilayah Persekutuan Labuan untuk menyelaraskan aspek-aspek bantuan dan juga barang-barang yang diterima. Diharapkan dengan penyelarasan ini akan memudahkan dari segi gerak kerja dan juga pengagihan barang-barang tersebut kepada kumpulan sasar yang terjejas dengan COVID-19 ini. Okay, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Itu tadi bersama pengarah JKM Labuan, Encik Ansari Martansat, selaku jawatankuasa yang bertindak menyelaras proses pengagihan bantuan ini, yang telah memberikan sedikit penjelasan mengenai perkembangan semasa proses itu yang dilakukan sepanjang PKP ini untuk cerita pagi dari Labuan. Oleh itu, kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Izwandi dengan cerita pagi tersebut daripada Labuan. Seketika nanti kita akan bercakap berkenaan kaedah rawatan COVID-19 bersama dengan Ismail Adnan. Jangan ke mana, kembali selepas ini. Pertama sekali memberi motivasi kepada warga RTM, terutamanya frontliners yang sentiasa berada di seluruh pelosok negara, bertugas bertungkus lumus dengan penuh komited, mengabaikan kerisauan diri sendiri dan juga keluarga masing-masing bagi memastikan RTM dapat menyampaikan maklumat yang terkini, tepat dan sahih mengenai COVID-19 ataupun COVID-19. Dan kalau kita lihat, RTM telah pun membuat keputusan untuk menjadikan TV1 sebagai saluran khas untuk COVID-19 bagi membolehkan RTM membantu kerajaan menyampaikan maklumat-maklumat terkini, khususnya bagaimana membantu masyarakat memahami peranan mereka dalam memerangi wabak COVID-19 ni. Selamat ulang tahun Hari RTM ke-74 kepada semua warga RTM.
Baik, itu dia tadi sedikit perkongsian disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Nurihati Awang, Ketua Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia ataupun kita katakan pimpinan tertinggi bagi RTM sendiri sempena ulang tahun RTM yang ke-74. Dan lebih pentingnya adalah untuk kita bercakap tentang bagaimana kita menangani wabak COVID-19 ini seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, peningkatan yang amat ketara saban hari bagi mereka yang sudah pun discharge ataupun sembuh sepenuhnya daripada wabak COVID-19. Untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita terus saja bersama Dr. Nur Arisah Misnan, pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi doktor, apa khabar? Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah. Baik doktor, terus pada persoalannya, kalau kita melihat seperti mana peratusan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, saban hari mereka yang sembuh ataupun discharge sepenuhnya daripada wabak COVID-19 ini dilihat peningkatan yang amat ketara. Jadi apakah antara jenis-jenis rawatan yang boleh kita ketahui yang diberikan kepada mereka, khususnya mereka yang berada di fasa selepas kritikal ataupun yang melalui fasa-fasa yang kita kata getir dalam menghadapi wabak COVID-19 ini, doktor? Okey, terima kasih. Pesakit COVID-19 yang dirawat secara umumnya dikategorikan kepada 5 kumpulan mengikut gejala serta dapatan pemeriksaan semasa berada di dalam ward. So, kategori 1 tiada gejala atau asimptomatik sehinggalah kategori 5 iaitu mereka yang sangat kritikal, yang mengalami kegagalan fungsi organ dalaman dan memerlukan rawatan di unit rawatan rapi atau ICU. So, mereka ini selalunya memerlukan rawatan sokongan tambahan seperti ventilator ataupun dialisis. Bagi mereka yang gejalanya kurang serius, rawatan yang diberikan di ward hanyalah seperti ubat demam, ubat batuk, ubat anti radang. Di kategori 2, 3 dan 4 ada yang memerlukan ubat antiviral dan sebagainya mengikut keperluan pesakit yang dikenapasi. Kebanyakan pesakit yang berada dalam ward boleh sembuh dengan sendirinya, memerlukan sokongan perubatan yang agak minimal di bawah pemantauan doktor, tapi kami akan memantau setiap hari untuk memastikan mereka tidak menghidapi atau move kategori from kategori 1 ke kategori 5 dan sebagainya. Okey, doktor sebutkan juga rawatan antiviral yang digunakan, ada yang dikatakan rawatan Kaletra ataupun ubat-ubatan jenis Kaletra yang digunakan untuk perawatan virus lain seperti HIV pun juga ada turut digunakan. Adakah perkara itu telah pun dipraktikkan untuk merawat pesakit COVID-19, doktor? Ya, so sejak gelombang pertama COVID lagi, kami telah mengumpul banyak kajian mengenai rawatan yang sesuai diberikan kepada pesakit COVID mengikut kategori yang telah ditetapkan. Antara ubat-ubat yang kami gunakan adalah seperti ubat malaria, ubat antiviral. Ubat-ubat ini pernah digunakan suatu ketika dahulu untuk merawat pandemik seperti SARS dan MERS-CoV. Jadi kami gunakan juga ubat-ubat tersebut, contohnya seperti Kaletra, iaitu salah satu jenis ubat HIV yang bertindak sebagai antiviral yang didapati boleh digunakan sebagai salah satu daripada rawatan untuk mengubati penyakit COVID-19. Tetapi bukan semua pesakit memerlukannya, hanya kategori tertentu saja, dan apabila digunakan kita perlu memastikan mereka tidak menghadapi kesan sampingan dan boleh tolerate ubat yang diberikan. Okey. Doktor, ada juga dicadangkan oleh FDA untuk kita pakai ubat hydroxychloroquine atau azithromycin yang digunakan untuk malaria dan juga beberapa penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Jadi adakah untuk perawatan seperti itu sesuai dan juga struktur rawatannya itu boleh diaplikasikan kepada pesakit-pesakit COVID-19, doktor? Ya, sehingga hari ini tiada ubat yang terbukti 100% berkesan untuk merawat COVID-19. Kajian juga masih dijalankan menggunakan ubat yang sedia ada seperti hydroxychloroquine, chloroquine, azithromycin. So, salah satu daripada ubat yang kami telah pun gunakan sejak bulan 2 hari itu adalah chloroquine ataupun hydroxychloroquine, iaitu merupakan salah satu ubat yang kami telah mahir gunakan dalam perawatan penyakit malaria. Jadi ubat ini digunakan bagi pesakit kategori 2 ke atas yang bergejala, dan kajian didapati ubat ini dapat mencegah virus dan masuk ke salah satu reseptor di paru-paru. Seperti saya katakan, ubat ini masih dikaji sebagai salah satu daripada ubat utama yang digunakan dan perlu digunakan dengan cara yang betul kerana terdapat juga kesan sampingan seperti masalah rentak jantung, kesan sampingan pada darah, hati serta sebagainya sekiranya penggunaannya tidak dipantau. Jadi kajian masih diteruskan di dalam negara serta di luar negara untuk menyokong pengambilan ubat-ubat ini bagi membantu dalam perawatan COVID.
Apa-apa pun rawatan yang kita perlu lakukan perlulah disyorkan oleh doktor pakar dan mengikut garis panduan rawatan seperti yang dikeluarkan oleh WHO ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Doktor, ada juga yang menimbulkan persoalan mengenai sekiranya seseorang pesakit itu dijangkiti COVID-19 tetapi tidak menunjukkan simptom-simptom yang ketara dan dikuarantin di rumah dalam tempoh 2 atau 3 minggu. Jadi adakah dalam hal ini wabak COVID-19 itu boleh sembuh sepenuhnya daripada pesakit itu tanpa perlu mendapatkan rawatan lanjut daripada pihak hospital ataupun di pusat-pusat kesihatan, doktor? Buat masa ni, semua pesakit COVID yang confirm positif memang dimasukkan ke hospital untuk pemantauan. Baik. Kita tidak tahu siapa yang akan mula-mula asimptomatik atau tiada gejala dan kemudian mempunyai gejala. Mengikut apa yang kami lakukan di Hospital Sungai Buloh, apabila kami masukkan mereka ke ward, kami boleh pantau setiap hari dan lakukan ujian darah serta X-ray. Kami dapati kebanyakannya boleh sembuh dengan sendirinya, tetapi sebahagian memerlukan sedikit rawatan sokongan untuk mencegah mereka daripada pergi ke kategori yang lebih kritikal. Jadi buat masa ini kami mengesyorkan semua pesakit yang positif dimasukkan ke hospital untuk pemantauan dan lebih baik mereka berada di hospital daripada datang di saat terakhir dan terus masuk ke ICU. Jadi itu lebih teruklah. Jadi kami memang akan masukkan mereka semasa mereka tidak bergejala dan kemudian memantau dengan rapi. Sekiranya mereka boleh sembuh dengan sendirinya, kami akan lakukan swab untuk pastikan mereka negatif sebelum kita benarkan pulang ke rumah. Okey. Doktor, dan persoalan tentang sekiranya kita mempunyai simptom-simptom seperti batuk, demam, selsema dan sebagainya, kalau simptom-simptom itu tidak menunjukkan perubahan yang ketara kepada tubuh badan dan sekiranya kita dikuarantin di rumah, adakah ubat-ubatan seperti ubat-ubatan over the counter ataupun ubat-ubatan biasa seperti paracetamol, loratadine dan sebagainya itu boleh digunakan untuk self medication, doktor? Okey, so penyakit virus respiratory illness ni ada simptom-simptomnya lebih kurang sama saja. Tak semestinya seorang tu batuk, selsema, demam 100% disebabkan oleh COVID-19. Tapi sekiranya mereka mempunyai risiko untuk dijangkiti seperti mempunyai ahli keluarga yang positif ataupun menghadiri keramaian yang kita dengar kepada jemputan, mereka perlu menjalani ujian salinan untuk memastikan itu bukan penyakit COVID. Sekiranya ujian salinan negatif, pesakit yang bergejala ini perlulah tinggal di rumah, mematuhi arahan kawalan pergerakan dan boleh menggunakan ubat-ubat over the counter seperti paracetamol, loratadine dan sebagainya seperti yang disyorkan oleh doktor yang merawatlah. Sekiranya gejala tidak sembuh, mereka perlu mendapatkan rawatan semula dan disaring semula sekiranya dengan ubat-ubat tersebut gejala mereka tidak beransur baik. Okey. Dan persoalan yang terakhir, doktor, tentang mereka yang sudah pun discharge sepenuhnya dari wabak COVID-19 ini, apakah mekanisme yang digunakan untuk memastikan mereka sudah sembuh sepenuhnya dan tidak boleh menjangkitkan semula penyakit itu kepada orang awam ataupun orang di sekitarnya, doktor? Baiklah, di Kementerian Kesihatan, apabila seseorang pesakit itu duduk di hospital, kami akan kira berapa hari mereka berada di hospital daripada tempoh gejala dan memastikan mereka tidak bergejala sekurang-kurangnya 3-4 hari sebelum kami melakukan ujian swab susulan untuk memastikan mereka negatif. Apabila mereka negatif dan dibenarkan discharge, kami akan sambung tempoh kuarantin mereka selama 2 minggu di rumah untuk memastikan mereka benar-benar sembuh dan tidak menghadapi atau mempunyai risiko lain. Sekiranya mereka masih bergejala, mereka akan masukkan semua ke hospital. Tapi kebanyakan pesakit yang kami discharge memang kami pastikan betul-betul sihat untuk berada di rumah dan menyambung kuarantin mereka di rumah 14 hari. Pada peringkat awal, ada sekumpulan pesakit yang kami
kenal pasti yang kami telah telefon untuk temu duga yang pastikan mereka benar-benar sihat, dan kami membuat ujian ulangan ketiga untuk pastikan mereka sembuh. Tapi kebanyakan mereka memang alhamdulillah sihat dan tidak mempunyai gejala. Kita ujian ulangan mereka tetap negatif walaupun berada di rumah. Jadi ikutilah arahan yang telah dikeluarkan oleh doktor semasa pesakit-pesakit telah sembuh dan dibenarkan discharge ke rumah untuk pastikan tahap kesihatan mereka sentiasa terpelihara. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Nur Arisah Misdan, pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami di sini amat menghargai segala sumbangan, usaha dan juga jasa bakti yang diberikan oleh pihak petugas Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menangani wabak COVID-19. Sememangnya ini satu perkara yang cukup baik untuk kita kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih sekali doktor kerana bersama dengan kami, dan kita akan berjeda seketika. Kembalinya nanti kita akan bercerita tentang bagaimana perlindungan untuk kita kata frontliner ataupun petugas-petugas barisan hadapan disediakan oleh pihak-pihak yang melihat dan juga keprihatinan mereka. Kembali selepas ini. Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP iLestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Saya ingin menerangkan kaedah bagi memudahkan ahli-ahli untuk melakukan pendaftaran program pengeluaran KWSP iLestari ini. Ahli-ahli boleh membuat pendaftaran secara email atau pos bermula dari 1 April 2020. Bagi pendaftaran secara online, ahli KWSP boleh melakukannya bermula 1 Mei. Ahli KWSP akan menerima bayaran ke akaun bank masing-masing bermula Mei ini. Butiran terperinci mengenai kaedah ini akan diwar-warkan sebelum 31 Mac. KWSP menyarankan ahli-ahli agar membuat pendaftaran secara online bermula 1 Mei kerana proses online adalah lebih cepat dan tepat dan hanya mengambil masa 3 hari sahaja untuk diproses. Permohonan secara email dan pos mungkin memakan masa lebih lama kerana pengesahan manual perlu dibuat dengan lebih terperinci bagi melindungi keselamatan akaun ahli. Ahli-ahli dinasihatkan supaya menggunakan kaedah-kaedah tersebut dan tidak perlu hadir ke mana-mana cawangan KWSP semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk maklumat lanjut, ahli-ahli boleh mengirim email ke alamat tertera atau layari laman web, Facebook dan Twitter KWSP. Akhir sekali, KWSP ingin menasihatkan ahli-ahli agar tidak tertipu dengan sebarang skim penipuan dan hanya berurusan dengan KWSP sahaja. Ingat, duduk rumah, stay home. Baik, itu dia pesanan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Permohonan untuk anda mengeluarkan wang RM500 sebulan untuk jumlah caruman anda dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja itu boleh mula dilakukan, dan ini peringatan daripada KWSP kerana kaunter-kaunter mereka ditutup, dan yang pasti anda boleh melaksanakan permohonan secara dalam talian sekiranya anda ingin mengeluarkan jumlah simpanan anda dalam KWSP seperti mana yang dibenarkan oleh pihak KWSP. Jadi sama-sama kita dapatkan perkembangan terkini daripada pihak KWSP, insya-Allah. Betul. Kalau tadi kita sudah pun bercakap berkenaan kaedah rawatan bagi COVID-19. Sekarang ini kami masih lagi ingin meneruskan perbincangan berkenaan COVID-19, cumanya kali ini tumpuan kepada topeng muka. Jadi hari ini sudah pun bersedia di talian iaitu Dr. Alan Ting Huang Yong selaku Timbalan Pengarah Pusat Pembangunan dan Penyelidikan College Universiti Teknologi Sarawak untuk kita bercakap berkenaan face shield. Sebenarnya lebih kurang juga fungsinya dengan topeng muka dengan lebih mendalam. Hello doktor. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar doktor, sihat ya? Ya, sihat. Terima kasih semua. Okey, baik doktor, jom kita ceritakan sikit pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan face shield untuk frontliner yang dihasilkan oleh doktor sendiri. Okey, so face shield kita terkait isi kes ini, kita ada dua jenis.
Satu jenis ialah 3D printing, yang second jenis ialah itu laser bengang cutting. Okey, so sebenarnya ini adalah satu inisiatif dari MCMC. So MCMC itu Malaysia Communication dan Multimedia Commission. Yang dekat bawah itu department ialah Digital Lifestyle Malaysia. Okey, satu inisiatif daripada mereka. Lepas tu kita ada satu permintaan dari Hospital Sibu juga. Permintaan mereka tinggi kerana kita mesti hasil 600 bingkai kepada mereka. So kita pun start grup kita lah. So dalam grup kami ada 10 orang, 6 pensyarah dan 4 technician. Okey. So yang versi pertama itu facial kita diperoleh daripada 3D Printing Malaysia Committee for COVID-19. Itu versi rekaan pertama. Yang lepas tu, tapi versi itu tidak muat keperluan dari hospital Sibu sini. Yang versi kini kita sudah dipertingkatkan dan diperbaiki untuk memenuhi keperluan dari hospital Sibu dan mesin pencetakan 3D yang kami ada di kampus ini. Okey. Baik, doktor, untuk skala dalam sehari, berapa banyak kuantiti ataupun bilangan yang boleh dihasilkan untuk memenuhi keperluan bagi face shield ini, doktor? Okey, yang saya kata yang tadi dulu kami ada 2 jenis kan. Yang 3D printing kira-kiranya satu hari boleh hasil 40. Yang laser cutting kami akan hasilkan 100 sehari. So total out 140 dalam masa sehari, ya? Okey, bagaimana pula doktor bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan face shield tersebut, memandangkan kita sekarang ini pada tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi untuk kita mendapatkan barang-barang daripada supply itu mesti ada cabaran yang perlu ditangani oleh pihak doktor sendiri, ya? Ya, banyak cabaran sini. Kerana sini macam dakwah untuk 3D printer, kita katakan SPO kan. Itu adalah sponsor dari MCMC. Dia kirim menggunakan pos laju ke sini. Okey, yang selain itu yang raw material untuk laser cutting kita gunakan papan akrilik. Itu papan akrilik boleh dapat locally sinilah. Yang papan akrilik panggil sponsor, dia boleh sponsor 3 atau 4 papan sini. Okey. Doktor, untuk menghasilkan kuantiti yang disebutkan tadi, berapa ramai petugas ataupun mereka yang diperlukan dalam satu kumpulan itu untuk menyiapkan dan memenuhi bilangan kuantiti yang diperlukan? Kami sekarang ni buat petugas shift 10 orang sini. Dan juga mungkin memandangkan sekali lagi kita pada tempoh PKP sekarang ini, doktor, harga facial kalau diikutkan sepatutnya akan melambung naik sikitlah sebab permintaan tinggi, pengeluarannya rendah. Jadi satu kerja dan juga usaha murni daripada pihak doktor sendiri, apa sebenarnya yang pihak doktor mahukan pulangan ataupun sesuatu daripada usaha yang dijalankan oleh doktor sendiri? Sini kami buat ini secara volunteer lah. Saya mahu bantu frontliner saja. Yang lepas tu kita juga mahu menghargai sponsor lah kat sini. Kerana sponsor sini selain daripada bahan mentah, mereka juga sponsor itu plastik transparency. Kerana itu bahan ketua untuk facial. Baik, terima kasih doktor dan kita harapkan selamat maju jaya untuk doktor dan juga para petugas yang menjayakan misi pembuatan face shield untuk frontliner yang dikelolakan oleh Kolej Universiti Teknologi Sarawak, dan kita harapkan agar perkara ini dapat sama-sama membantu frontliner ataupun petugas barisan hadapan kita. Baik, kita akan berjeda seketika Syu, dan kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Pulau Pinang, Abdullah Mahyudin, akan membawakan perkembangan tentang COVID-19 pengurusan sisa MBSP. Jom kita bawakan.
Suhaida, Ismail, seperti mana yang kita sudah sedia maklum, hari ini merupakan hari kedua untuk fasa kedua PKP, dan bagi rakyat Malaysia yang berada di rumah, saya ucapkan tahniah kerana anda patuh PKP dan sudah semestinya anda mempunyai pelbagai aktiviti yang tersenarai untuk dilakukan bersama keluarga bagi mengeratkan hubungan silaturahim dan kasih sayang. Dan sepanjang pengamatan saya di media sosial utamanya, di IG dan Facebook, rakyat Malaysia kita ni pandai memasak sebenarnya. Dari hari ke hari banyak menu-menu yang ditunjuk, dipaparkan di media sosial. Bagus-bagus, tetapi dalam sedar tak sedar, mungkin aktiviti harian kita itu menghasilkan sisa buangan harian. Dan dalam tempoh PKP ni, mungkin anda terfikir bagaimana sisa-sisa tersebut diuruskan. Untuk mengetahui sedikit info dan perincian berkaitan hal tersebut, saya hari ini berlintas langsung di bangunan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, dan bersama saya ketika ini Datuk Bandar sendiri yang berbahagia SA, Datuk Haji Rozali bin Mohamud. Baiklah Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama RTM Penonton Cerita Pagi. Datuk, boleh Datuk kongsikan sedikit sepanjang tempoh PKP yang dilaksanakan di Pulau Pinang sendiri dan di kawasan Seberang Perai. Bagaimana kadar sisa harian yang dikumpul, menurun ataupun bagaimana Datuk? Baik, seperti mana yang digambarkan, dibawakan oleh Abdullah Mahyudin tadi, di Pulau Pinang sendiri ada dua pihak berkuasa tempatan yang mengelolakan, sama ada di seberang dan juga di pulau. Yang ini merupakan salah satu daripada komitmen Kerajaan Negeri Pulau Pinang, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Pulau Pinang, agar wabak COVID-19 ini dapat ditangani dan secara total. Kerana di Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga banyak melaksanakan, kita kata, mematuhi perintah-perintah kawalan pergerakan yang telah pun dikelolakan di peringkat persekutuan, dan juga banyak arahan-arahan daripada Kerajaan Negeri yang mana untuk kesejahteraan rakyat Pulau Pinang secara keseluruhannya. Dan untuk pengetahuan anda semua, bukan saja di Pulau Pinang, malah di negeri-negeri lain juga, untuk memastikan agar pengurusan sisa di kawasan-kawasan penempatan di sekitar penduduk yang berada di kawasan tersebut akan dipastikan berjalan dengan lancar, dan juga mereka akan memastikan agar guideline yang dikeluarkan daripada KKM, contohnya penjarakan sosial, mencuci tangan dengan cecair membasmi kuman dengan kerap, itu adalah antara yang dipraktikkan oleh mereka yang bekerja di bawah bidang tersebut. Jadi jangan risau, walaupun anda berada di rumah, sisa-sisa anda tetap akan diuruskan seperti sedia kala. Jadi anda perlu laksanakan tanggungjawab anda untuk berada di rumah sementara mereka melakukan kerja di luar sana. Okey, baik. Tadi kalau kita bercerita tentang face shield, yang lebih penting adalah untuk petugas-petugas barisan hadapan ini adalah pemakaian PPE, ataupun kita kata pemakaian perkara asas yang penting bagi kita menangani wabak COVID-19 ini semasa mereka bertugas di hospital dan sebagainya. Jadi tular di media sosial, kita melihat seorang pelakon fashion tersohor, iaitu Datuk Razwan Razwil, yang memberikan, kita kata, komitmen beliau untuk menjahit dan juga membuat baju PPE ataupun peralatan perlindungan peribadi PPE ini untuk diberikan kepada petugas-petugas barisan hadapan. Jadi kita anggap ini sebagai salah satu daripada kita kata komitmen masyarakat sendiri dan juga figura-figura penting negara untuk memberikan perlindungan kepada petugas-petugas wabak COVID-19. Ya, dan saya yakin sebenarnya inisiatif ini dilaksanakan oleh seorang pelakon fashion tersohor di Malaysia. Kita akan bersama dengan beliau seketika nanti. Ini kerana baru-baru ini ada tular di Twitter dan juga di media sosial bagaimana petugas barisan hadapan ini hanya menggunakan plastik untuk melindungi diri mereka. Sebabnya kita kekurangan PPE tersebut. Jadi sekarang ini sudah pun bersedia di talian, iaitu Datuk Razwan Razwil sendiri bersama dengan kami untuk kongsi berkenaan usaha beliau bagi membantu mereka yang berada di klinik dan juga kesihatan di seluruh negeri. Hello Datuk, apa khabar? Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Datuk. Okey, nampak di belakang tu baju PPE yang sudah pun ada beberapa unit yang sudah pun disiapkan. Jadi itulah di media sosial usaha yang dilakukan oleh Datuk, malah Datuk sendiri menjahit dan juga menyiapkan baju tersebut. Mungkin boleh kongsikan proses yang dilaksanakan oleh Datuk sendiri, Datuk. Sebab apa, kalau kita fikir kita duduk rumah, tak boleh buat apa, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi kita kena buat satu benda yang faedah lah. So saya ambil kesempatan tu nak menjahit baju frontliner kita yang you tengok sekarang ni. Sedih kan? So dari situlah saya dapat idea nak pun kata bagi sedikit
dipanggil bantuan lah ataupun meringankan beban. Sebab kita tengok frontliner kita semua bertumpul lumus yang dulunya sampai menjahit baju sendiri, sampai menjahit PPE ataupun baju pakai buang mereka sendiri kan, merangkak di lantai dan sebagainya. Itu bukan bahagian dia orang, itu bahagian kita sebenarnya yang perlu menyelesaikan masalah itu, sebab dia orang perlu menjaga pesakit dan dia orang pun menyabung nyawa untuk menyelesaikan masalah pesakit COVID ni ya. Kongsikan kepada kami bagaimana proses pembikinan baju tersebut daripada awal hingga sekarang, Datuk. Okey, lepas saya dapat tahu benda macam tu, saya tengok gambar yang dia orang jahit sendiri dan sebagainya, terpanggil saya sebagai seorang pelajar fashion ataupun penjahit lah kan, nak nyiapkan baju untuk mereka atau nak bagi present atau bagi dia orang bergembira ataupun saya nak bagi macam kongsikan sedikit amal lah. So saya call doktor dan sebagainya, kawan-kawan doktor, dan dia orang bagi spek ataupun sebab kain-kain yang nak digunakan tu kena ada kelulusan daripada KKM, tak boleh kita main simply je beli kat kedai mana-mana dan jahit. So saya kena minta order permission ataupun dapatkan spek daripada KKM dan doktor-doktor, dan saya bekerjasama juga dengan Hospital Sedan dan PPUM. Ya. So dari situ saya dapat ideas lah untuk berjahit, dan memang kita tak boleh keluar rumah. So memang saya order kain-kain itu semua, bawa ke rumah, jahit di rumah. Dan usaha saya sebenarnya mula tu saya seorang je lah buat everything, sampel dan sebagainya. Lepas tu baru bila dah bagi semua, ramai sangat yang memerlukan, saya terpanggil untuk panggil staf-staf saya, walaupun dia orang di rumah, saya hantarlah ke rumah untuk menjahit. Alhamdulillah. Okey, Datuk, untuk penggunaan material itu, material apa yang biasa digunakan dan untuk diaplikasikan dalam proses pembuatan? Okey, the fabric we use is apa dia orang panggil non-woven ya. Dia macam kain tapi ada elemen of kertas atau plastik sikit sebab dia tak boleh tembus air ataupun virus ataupun adalah itu semua specification ataupun diluluskan oleh KKM lah ya. Okey, setakat ini berapa banyak Datuk dah buat, Datuk? Satu hari dulu saya boleh jahit dalam 30, 40, 50. Tapi sekarang ni dah Alhamdulillah dah banyak dah. Boleh dapat 200, 300 dan kita dah start hantar. And semalam pun dia orang start hantar ke Hospital Keluang kan. Banyak kes di Keluang dan ada juga dihantar ke sana. Dan tapi saya bagi melalui kawan-kawan ataupun yang doktor di Sedang lah, dia orang uruskan. Saya tak pergi mengantar dan sebagainya lah. Ya. Okey. Bagaimana mungkin Datuk boleh kongsi sedikitlah sebab Datuk ada pengalaman dan juga kepakaran dalam bidang fashion. Jadi untuk menghasilkan baju PPE ini, adakah Datuk menggunakan pola tertentu yang dilukis sendiri? Bagaimana dengan saiznya, kesesuaiannya ikut jantina lelaki dan perempuan, dan juga mungkin di hospital keperluannya berbeza? Tidak. Kita tak boleh nak tukar atau nak glamourkan lah, nak tak pocket lah, nak glamourkan dan all those things, because dia ada kriteria ataupun spek yang tertentu yang kita tak boleh nak ubah. So, kita kena ikut spek tu. Lepas tu, kita permudahkan juga sedikit macam sizes tu. Saya buat 2 size. Yang maksudnya S dengan M satu, L dengan XL satu. So, saya tak buat free size, saya buat 2 size. So, more comfortable lah. Sebab nurses kita banyak yang kecil kan. So, and then satu set pakaian tu bukan saya buat untuk gaun luar sahaja. Sebenarnya ada 7 item dalam satu set tu. Dia ada gaun yang panjang sampai ke bawah lutut tu, long sleeve. Lepas tu kita ada tudung, anak tudung macam mini telekong tu. Lepas tu kita ada dia punya cap yang ada getah di belakang. Lepas tu kita ada cover untuk boots yang dipakai. Lepas tu baru satu lagi kita cover untuk shoes. So ada 7 item. Kalau tengok memang dia orang pakai tu penat dan panas dan sebagainya lah. Kesian lah. Okey, baik. Kami juga nak berterima kasih kepada Datuk kerana memberikan komitmen dan juga sokongan serta dokongan kepada warga Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Datuk Razlan Razul kerana bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Datuk juga dan juga para petugas Datuk untuk menghasilkan baju PPE. Terima kasih sekali lagi Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Okey, dan kalau kita bercakap berkenaan dengan petugas Barisan Harapan sebenarnya bukan saja pakaian yang diperlukan
diperlukan, sokongan dari sudut emosi juga turut diperlukan oleh mereka kerana kita faham mereka bekerja lebih masa, terpaksa tinggalkan keluarga, kalau yang dah berkahwin ada suami, ada anak, itulah satu saat yang sangat getir dan sukar sebenarnya. Kalau tak berkahwin lagi single tak apalah, mungkin mak ayah pun perlu dirisaukan juga di rumah kan. Jadi itulah antara langkah-langkah yang perlu diambil kita sebagai masyarakat sebenarnya untuk juga mementingkan kesihatan mental dan juga dari sudut psikososial, psikologinya, agar petugas barisan hadapan ini sentiasa segar dan juga boleh menabur bakti dan juga berkhidmat bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey, dan sememangnya ada satu lagi kita kata institusi yang memberikan komitmen dan juga kita kata jawab mereka dalam memastikan agar kesan psikologi hasil daripada wabak COVID-19 ini dapat ditangani. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang Mercy Malaysia yang menyediakan talian hotline Mercy Malaysia khususnya untuk kita mendokong tentang impak dan juga dampak psikologi terhadap wabak ataupun mereka yang menerima kesan daripada wabak COVID-19 ini. Kita terus saja bersama dengan Dr. Haryati Sharima Abdul Majid, ahli Exco Mercy Malaysia, Ketua Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial Mercy Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam Ismail, waalaikumsalam Syahidah. Baik, Doktor, satu dokongan yang cukup menarik juga kerana Mercy Malaysia telah pun menyediakan talian hotline 0329359935 untuk menceritakan ataupun memberikan kita kata sedikit perkongsian dari segi psikologi dan sebagainya. Mungkin boleh Doktor ceritakan tentang apakah itu talian hotline Mercy Malaysia, Doktor? Alright, sebelum saya memberi respon Ismail, kami di Mercy Malaysia ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada RTM. Terima kasih. Memberi manfaat kepada masyarakat. Okey. Baik, pada persoalan tadi, alhamdulillah, Mercy Malaysia yang berganding bahu dengan CPRC, Kementerian Kesihatan Malaysia, telah pun berjaya melancarkan hotline ini pada 25 Mac. Jadi pada setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, 10 pegawai KKM dan sukarelawan dari Mercy Malaysia ditugaskan untuk menjawab panggilan telefon mengikut roster. Tugas mereka ini adalah memberi apa yang kita panggil Online Psychological First Aid, PSA, dengan tujuan untuk membantu mereka mengurangkan kebimbangan, kerisauan mereka mengenai isu-isu mereka alami sekarang selepas MCO. Jadi sukarelawan kami ini mendengar tanpa prejudice apa yang dikongsi oleh pemanggil dan mengenal pasti keperluan mereka, dan jika perlu kita bantu mereka mencari jalan penyelesaian lah. Jadi bantuan atau sokongan yang diberi ini Shu dan Ismail adalah dari segi emosi, sokongan psikososial, maklumat mengenai COVID-19 dan bantuan atau sumbangan yang diperlukan. Jadi katalah ada ramai di antara yang pemanggil kami yang risau mengenai simptom fizikal yang mereka ada kaitan dengan COVID-19. Ada pula yang ingin tahu bagaimana nak tolong keluarga mereka yang sakit di kampung sebab mereka tak boleh ke kampung. Ada pula yang mengalami simptom-simptom stres seperti tak boleh tidur dan ada sukar bernafas. Jadi kami akan memberi kesokongan yang sewajarnya lah, seperti memberi mereka informasi mengenai risiko mendapat COVID-19 menggunakan garis panduan yang diberikan oleh KKM. Kita juga membantu mereka mengenai stres dengan tip-tip yang sewajarnya, dan ada juga mereka yang kita berikan tips supaya boleh berkomunikasi dengan lebih efektif dengan ahli keluarga mereka, sebab itu boleh menjadi punca stres kepada mereka ya. Okey. Ya. Doktor, kalau apa yang Doktor kongsikan seperti tadi, talian ini dilancarkan pada 25 Mac, maksudnya masuk minggu ini dah lebih kurang seminggu lah ianya dilancarkan ya Doktor. Bagaimana aliran trafik panggilan setakat ini? Adakah tinggi ataupun masih kesedaran masih rendah berkenaan dengan talian ini? Alhamdulillah, pada mulanya kami rasa mungkin rakyat Malaysia ada sedikit maybe unsureness kan, tak pasti kalau bercakap dengan psikologisnya akan membantu ke tidak. Tetapi dalam masa seminggu yang kami dah lancarkan hotline ini, kami telah pun menerima lebih daripada 350 panggilan telefon, termasuk panggilan susulan. Ini tidak termasuk WhatsApp messages yang dilancarkan oleh KKM sendirilah. Jadi alhamdulillah, masyarakat Malaysia daripada pelbagai lapisan, daripada orang muda kepada orang tua, ada kami dapat panggilan daripada aunty yang berumur 79 tahun yang ingin mendapatkan sokongan emosi. Jadi kami juga mendapat panggilan daripada Sarawak, daripada Johor, daripada Terengganu. Jadi alhamdulillah kami dapat memberikan akses kepada mereka yang memerlukan.
Okey. Dan juga doktor, mungkin boleh kongsikan juga tentang Mercy Malaysia ini, antara kita kata inisiatif-inisiatif yang banyak dilaksanakan khususnya untuk memberikan khidmat sokongan dan juga dukungan psikososial kepada masyarakat, bukan saja talian hotline tetapi Mercy Malaysia sebagai sebuah institusi. Okey, alhamdulillah, Mercy Malaysia sebagai sebuah medical relief agency, bantuan pertama yang kami berikan adalah kepada hospital dan frontliners kita. Jadi sekurang-kurangnya kami sekarang berada di lapangan untuk membantu melakukan apa yang diperlukan oleh setiap hospital, seperti menjalankan saringan at the entry points. Kami juga mendapat banyak funds alhamdulillah daripada agensi-agensi yang lain, corporate agencies, individuals, dalam membeli barangan-barangan hospital yang diperlukan seperti PPE dan sebagainya. Dan kami juga memberikan bantuan kepada beneficiaries kami melalui QFSD klinik kami. Kami bekerjasama dengan refugees dan asylum seekers dengan memberikan mereka bantuan makanan dan juga perlindungan. Jadi banyaklah juga yang kami lakukan on top of yang kita berikan sekarang, mental health and psychosocial support. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami untuk kongsi bagaimana Mercy Malaysia memainkan peranan untuk memberikan sokongan kepada mereka yang terjejas disebabkan oleh COVID-19. Okey, itu perkongsian tentang Mercy Malaysia. Juga boleh hubungi 0329359935 untuk talian hotline Mercy Malaysia. Kita akan kembali semula bersama dengan sahabat penyampai kita Abdullah Mahyudin yang berada di Pulau Pinang untuk membawakan perkembangan pengurusan sisa MBSP. Silakan. Syahada Ismail, tadi dah berjumpa, hari ini berjumpa lagi sekali. Berjodoh kuat kita ni, insya-Allah. Seperti mana saya sedia maklum, untuk pengetahuan anda semua, hari ini saya berlintas langsung di bangunan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP untuk berkongsikan sedikit info dan perincian kepada anda berkaitan pengurusan sisa di kawasan Seberang Perai sendiri. Dan hari ini saya bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP, iaitu yang berbahagia SR Datuk Haji Rozali Mahmud. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama RTM hari ini untuk penonton Cerita Pagi. Datuk, untuk tempoh PKP ini, bagaimana dengan kadar sisa di kawasan Seberang Perai ini? Mungkin Datuk boleh kongsikan menurun ataupun bagaimana, Datuk? Terima kasih Cik Abdullah Muhyiddin. Pertama sekali saya ingin ucapkan selamat ulang tahun RTM ke-74, jenama media paling dipercayai. Terima kasih kepada seluruh anggota RTM. Untuk pengurangan penjanaan sampah di Seberang Perai sejak daripada PKP dilaksanakan pada 18 Mac, saya telah menyuruh supaya penduduk mengurangkan sampah. Bersyukur saya ingin menyatakan rasa tahniah kepada penduduk Seberang Perai. Minggu pertama kita telah dapat kurangkan sebanyak 22.26% dan minggu kedua telah berkurang kepada 46.04%. Ini adalah, kalau saya lihat kepada keperinciannya, sisa domestik berkurang sebanyak 10% pada minggu pertama, sisa industri berkurang kepada 16% kepada minggu yang pertama dan juga minggu yang kedua. Saya ingin menyatakan bahawa penduduk Seberang Perai amat prihatin. Saya menyuruh kepada mereka supaya menyediakan makanan di rumah ataupun beli dengan cara bawa bekas sendiri. Dan kalau mereka dapat kurangkan sampah, maknanya mereka mengikuti nasihat ini. Saya yakin kami Seberang Perai telah lama mengamalkan prinsip inclusiveness. Apabila kita mengadakan perancangan bajet, kita minta penduduk memberi pandangan. Itu kali ini saya meminta penduduk Seberang Perai mengurangkan sampah. Mereka tampil ke depan secara drastik mengurangkan sampah keseluruhannya sampai 46%. Terima kasih penduduk Seberang Perai. Datuk, pengurangan yang sangat banyak, Datuk. Datuk, dari segi waktu pengumpulan sisa itu, ada Majlis MBSP sendiri ada waktu-waktu tertentu ke sepanjang tempoh PKP ini, ada perubahan tertentu ataupun bagaimana, Datuk? Sepanjang tempoh PKP daripada 18 Mac, kita melaksanakan pungutan sampah seperti biasa, iaitu di kawasan perumahan setiap 2 hari, di kawasan-kawasan communal bins kita ambil tiap-tiap hari, begitu juga di pasar. Begitu juga kerja-kerja pemotongan rumput berjalan seperti biasa. Walaupun bagaimanapun kami bersedia apabila ombak kedua ataupun second wave of COVID-19 dimaklumkan oleh Pengarah Kesihatan Malaysia,
Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menubuhkan Penang lawan COVID dan MBSP telah menubuhkan pasukan Task Force pengurusan krisis COVID 2019. Kami bersyukur kerana di seberang perai kita ada ISO dalam ISO 54001 iaitu berkaitan dengan safety and health, dan kita ada safety and health executive yang akan menasihatkan pergerakan-pergerakan apabila berlaku bencana. Oleh itu saya telah membuat persediaan. Kita telah membeli 33,850 mask dan juga sarung tangan, termometer dan lain-lain PPE berharga RM100,000 pada peringkat permulaan. Tapi PPE ini habis begitu cepat kerana kita menggunakan 1,750 setiap hari. Saya ucapkan terima kasih kepada seberang perai yang telah juga membantu memberi sumbangan dan kerajaan negeri juga memberi sumbangan. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, Syahida Ismail, ada rumah dilanda bah, sabar-sabarlah rakyat sebuana. Ada hikmah di kala musibah. Belajarlah bersederhana. Baiklah, sederhana yang saya masukkan itu bukan dari segi pakaian ataupun perhiasan, tapi dari segi cara hidup. Janganlah berbelanja mewah dalam waktu PKP ini. Bersederhanalah dalam pembelian. Semoga tempoh PKP ini dapat memberi manfaat dan impak positif kepada semua. Yang penting, teruskan stay at home dan teruskan berdoa. Kembali bersama Ismail dan Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan. Berpantun dia pagi ni. Kenangan lama jangan dikenang. Terima kasih orang Pulau Pinang. Wow. Okay. Terima kasih Abdullah. Satu laporan yang sangat mantap yang anda kongsikan bersama kami di Selamat Pagi Malaysia hari ini. Kita nak beres seketika. Jangan ke mana, terus stay bersama kami. Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-74 pada seluruh warga RTM di seluruh Malaysia, dengan mendoakan agar RTM akan terus kekal menjadi wadah bagi suara rakyat Malaysia, menyampaikan berita-berita dan juga perkara-perkara yang fikirkan penting untuk memberitahu rakyat Malaysia situasi dan keadaan yang ada di negara kita dan juga di seluruh dunia. Teruskan bersama RTM, jenama media paling dipercayai. Baik, bertemu kembali dan Selamat Pagi Malaysia. Sudah semestinya kita masih lagi menyambut ulang tahun RTM yang ke-74, tapi dalam berdepan ni kita wabak COVID-19 ini kita menyambut secara bersederhana dan kita terus memberikan yang terbaik kepada anda sebagai jenama media paling dipercayai. Betul. Seterusnya kami nak bawa anda ke Selangor. Ya, ini ada lintas langsung yang akan dibawakan oleh DJ Nini sendiri bersama dengan pengarah penyiaran Selangor. Jom kita bersama dengan DJ Nini di sana. Pastinya ada banyak topik-topik menarik yang akan dikongsikan walaupun kita jiran je bersebelahan, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Tapi ialah program yang dianjurkan ataupun maklumat-maklumat yang bakal disalurkan mungkin sedikit berbeza mengikut keadaan dan juga penempatan mereka yang berada di sekitar kawasan tersebut. Jadi ada perkembangan lanjut nak dibawakan oleh DJ ini. Anda juga boleh melayari Facebook mereka Selangor FM untuk mendapatkan perkembangan lebih lanjut tentang aktiviti pagi para penyampai Selangor FM, dan juga untuk Selangor FM kita nak bercakap juga tentang radio sebagai sumber penyaluran maklumat yang mana ini merupakan antara fungsi penting di radio televisyen Malaysia. Silakan DJ Nini. Hingga 10 pagi. Inspirasi
Terima kasih Ismail dan juga Syuhaida yang sedang yang berada di studio. Selamat pagi Malaysia TV1 TK ini. Assalamualaikum kepada semua penonton TV1 dan kini saya DJ Nini Ibrahim bersama dengan pengarah penyiaran Selangor sendiri iaitu Puan Syarimah Abu Bakar, yang mana hari ini Puan Syarimah menjadi tetamu saya. Kita akan berkongsi lebih lagi bersempena dengan sambutan Hari RTM semalam iaitu yang ke-74 tahun, dan Selangor merupakan antara media yang menyampaikan maklumat yang sahih sempena dengan COVID-19 ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam ini. Puan, macam mana sambutan ulang tahun RTM semalam? Penuh rasa bangga dan semangatnya di dalam jiwa Puan ya? Ya, saya sangat berbangga kerana pada tahun ini kita telah pun menyambut hari ulang tahun yang ke-74 tahun. Dan kita telah dapat melihat RTM telah berkembang menjadi terus semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Betul. Okey, kalau ikutkan Puan, menjadi ahli keluarga RTM sendiri adalah pada tahun 1955 dan hari ini genap tahun yang ke-25 tahun menjadi kaki tangan RTM. Pastinya banyak sejarah, banyak perkembangan dan fasa perubahannya kan jadi Puan. Dan kini radio lah, kita fokus kepada radio Puan. Radio dilihat sebagai sumber penyampaian maklumat sejak dulu lagi. Dan sekarang ni radio je bukan sekadar untuk didengar tetapi juga boleh dilihat, yang mana saluran radio bervisual sudah boleh ditonton melalui TV seperti mana hari ini. Jadi apa pendapat Puan tentang perkembangan teknologi ini sendiri? Okay, perkembangan teknologi ini sangat memberangsangkan dan ia yang memberikan satu perkara yang sangat baik kepada radio itu sendiri. Kerana kalau pada suatu masa dahulu pendengar-pendengar Selangor FM atau semua radio hanya boleh mendengar suara DJ yang mereka minati saja. Tetapi dengan adanya teknologi yang terbaru ini, maka kita dapat melihat juga DJ-DJ dan bersiaran daripada konti. Contohnya seperti pada hari ini yang kita dapat bersiaran terus melalui TV1. Jadi ini sebenarnya memberi manfaat bukan sahaja barisan penyampai yang boleh terus berinteraksi dengan pendengar, tetapi sebenarnya para pendengar walau di negara mana pun dapat terus melihat wajah di sebalik suara. Betul kan Puan? Betul. Okey, terlepas pandang berkaitan dengan isu semasa negara kita yang mana pandemik COVID-19 Puan. Jadi peningkatan kes COVID-19 di negara kita. Jadi apa peranan radio ni sendiri dalam memastikan pendengar mendapat maklumat yang sahih dan benar? Okay, dalam situasi COVID-19 pada ketika ini, radio memainkan peranan yang sama penting juga seperti TV, di mana kita perlu menyebarkan semua maklumat-maklumat yang tepat dan sahih. Dan oleh itu kita sentiasa Radio Selangor FM sentiasa bersiap siaga untuk sambung siar semua sidang media daripada saluran TV1. Dan kita juga sentiasa menyiarkan kapsul-kapsul yang disediakan oleh bahagian penerbitan dari masa ke semasa. Selain daripada itu, tim penerbitan kita juga sentiasa menyediakan bahan-bahan untuk sebagai bahan percakapan kepada DJ-DJ yang bersiaran. Dan seperti mana yang para pendengar Selangor FM sedang dengarkan, kami sentiasa menyampaikan maklumat terkini untuk anda. Dan mungkin ramai nak tahu ni, penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga pendengar-pendengar kita sendiri nak tahu agaknya perancangan saluran Selangor FM pada masa akan datang Puan. Sebenarnya kita telah pun membuat pelbagai perancangan sejak daripada awal tahun. Dengan itu kita telah melancarkan satu kempen yang kita namakan 1 Million Selangor FM. Tujuannya ialah kerana apa yang saya daripada pengamatan kita sebagai stesen penyiar, sebagai radio, kita melihat bahawa stesen-stesen radio yang popular ini mempunyai followers dalam media sosial yang mencecah jutaan orang. Jadi pada kita untuk memastikan supaya maklumat kita yang disiarkan sampai, kita juga perlu menjadi stesen yang diminati. Oleh itu kita telah meletakkan sasaran sebagai 1 juta followers. Ianya seumpama macam kita telah meletakkan satu sasaran yang jauh di mana segala perancangan kita, penambahbaikan siaran dan sebagainya akan berasaskan kepada 1 million Selangor FM itu. Bermakna kita akan sentiasa
membuat penambahbaikan daripada masa ke masa, dari masa ke masa, supaya rancangan kita diminati, DJ kita diminati, dan akhirnya radio kita menjadi popular dan didengar oleh ramai orang, dan sudah tentu sekali maklumat yang kita hendak sampaikan akan berjaya sampai kepada seluruh masyarakat. Betul. Itu semoga apa yang diimpikan oleh Selangor FM akan tercapai, insya-Allah puan ya. Dan apa pun jutaan terima kasihlah, berasa begitu mencemburui kita puan. Jadi kita kena pas kembali kepada barisan penyampai kita, host kita di studio Selamat Pagi Malaysia. Kepada semua yang menonton, jangan lupa untuk terus menyokong kami di 100.9 ataupun secara langsung di Facebook kami iaitu Selangor FM 100.9. Terima kasih puan, kita jumpa lagi dan kembali bersama Syahidah dan juga Ismail. Inspirasi. Terima kasih Nini di Selangor FM 100.9 ataupun di Facebook Selangor FM. Boleh anda layari apakah perkembangan penyampai-penyampai kita di Selangor FM. Terima kasih sekali lagi untuk Selangor FM dan juga warga Selangor FM. Dan untuk kita meneruskan sebenarnya tajuk transformasi radio sebagai sumber penyaluran maklumat itu di studio hari ini, kami bawakan dua tetamu khas untuk kita kupas sedikit, bincang sedikit bagaimana sebenarnya transformasi radio daripada dulu hingga kini untuk memainkan peranan mereka, memberikan informasi yang sahih, terutamanya radio-radio yang berada di bawah RTM sendiri. Jadi hari ini dua tetamu, sekali lagi saya perkenalkan, iaitu Wan Mazlin Ahmad Ali selaku penolong pengurus Nasional FM, dan juga di sini kami bawakan iaitu Fazilah Hashim selaku pengurus Trax FM. Assalamualaikum puan, selamat pagi. Okey, panjang perjalanannya itu daripada berita TV, daripada TV ke radio dan sebagainya. Maknanya kita nak cerita dalam RTM ini, kita kata kebolehan dan juga kemampuan itu banyak kita kata bergerak dari TV ke radio dan saling melengkapi lah kan. Jadi mungkin kita nak mula dengan Puan Fazi dulu. Kita nak melihat radio ni sebagai satu elemen yang penting di RTM khususnya ataupun dalam penyiaran. Dan untuk radio di RTM sendiri, bagaimana Puan Fazi melihat kita dah pun berevolusi ataupun dah menjadi semakin baik berbanding hari-hari ataupun tahun-tahun sebelumnya, Puan? Okey, terima kasih kepada SPM kerana menjemput radio, dan radio adalah sebahagian daripada TV. Okey, untuk soalan yang diajukan oleh Ismail itu, saya melihat perkembangan dan evolusi radio ni, dia memang berubah 360 darjah lah. Seiring dengan perkembangan teknologi, di mana dulu radio hanya boleh didengar, tapi sekarang boleh ditonton di kaca TV dan juga di media sosial. Betul. Perubahan ni adalah satu yang sangat baik bagi pendengar dan juga penggiat industri penyiaran sendiri. Kerana maklumat itu boleh disampaikan dengan lebih segera dan juga dengan lebih berinformasi dari segi audio dan visual itu. Dan pendengar-pendengar juga dapat melihat dia punya DJ-DJ itu live secara terus. Tidak hanya mendengar. Kalau dulu kita dengar-dengar macam manalah rupa DJ-DJ ni kan, penyampai-penyampai macam tadi. Sekarang ni macam kita tengok tadi dekat Selangor, dan setiap hari pun saya tahu dekat TV dia akan ada slot radio bervisual, dan transformasi ini sangat sangat menunjukkan bahawa teknologi memainkan peranan penting, terutama sekali dari segi sekarang ini media sosial, dan alat-alat gadget-gadget yang digunakan boleh didengar, frekuensinya dicapai di seluruh dunia, dan kita boleh mengikuti bukan saja berita-berita, informasi untuk di dalam negara juga di luar negara, di mana transformasi ini telah menyumbangkan kepada pembangunan masyarakat, kejayaan sebuah negara sendiri, pembangunan dari segi sosial budaya yang melibatkan di antara penyiaran dan juga masyarakat kita. Dan juga untuk Puan Wan Maslinda sendiri selaku penolong pengurus Nasional FM. Nasional FM ni kalau dalam keluarga radio dia kata anak sulung lah dekat RTM ni. Jadi kalau anak sulung ni besar tanggungjawab dia ni. Jadi pastinya ada langkah-langkah yang diambil oleh pihak Nasional FM sendiri untuk memastikan maklumat yang disampaikan itu sentiasa sahih. Ya, kita stesen nasional buat pengetahuan Ismail dan juga Syuhada. Kita juga semalam pada 1 April kita merayakan turut menyambut Hari Nasional FM yang sama umur dengan RTM yang ke-74. Jadi sebagai stesen radio yang boleh kata yang paling abang sulung ke kakak sulung lah, kita memang banyak tanggungjawab stesen nasional ni kepada masyarakat. Oleh itu, sebab itulah kita dalam setiap kandungan stesen radio kita, dari segi laporan, dari segi informasi, kita mengutamakan maklumat-maklumat dan juga berita yang sahih daripada sumber yang dipercayai.
Ya, semua orang tahu bahawa stesen radio Nasional FM ni kita menyediakan info-info yang berterusan selama 24 jam. Jadi pada ketika sekarang ni apabila negara kita dilanda dengan penularan wabak COVID-19 ini, jadi kami di stesen Nasional FM menambah selain daripada rancangan-rancangan ataupun informasi berita, kita menambah temu-bual telefon dengan mereka-mereka yang pakar dan juga arif berkaitan dengan dalam bidang mereka sendirilah. Kalau dilihat dari segi sudut ekonomi ke kesihatan, ya, dari sudut macam contohnya mental, supaya bila sekarang ni ramai masyarakat yang mengikut saranan PM duduk di rumah. Jadi kita menemu bual untuk mendapatkan macam pakar-pakarnya arif bagaimana untuk memanfaatkan duduk di rumah ni dengan cara yang betul. Contohnya macam mendapatkan info-info mengenai makanan-makanan yang cukup nutrisi di sini sebab kita tak keluar bekerja kan. Bagaimana memanfaatkan dengan keluarga. Jadi benda-benda tu semua perlu ada, kita beri informasi kepada masyarakat supaya apa yang mereka dapat ini adalah berita-berita dan maklumat yang sahih dan yang betul lah. Okey. Untuk pagi ni Nasional Pagi yang bersiarannya adalah DJ Kai dan juga Edwin. Bersiaran katanya 6 jam untuk pagi ni. Mungkin agak lama sikit, mungkin sedikit istimewa untuk perkongsian pagi ni. Yang lebih penting adalah saya suka di Nasional FM segmen Mana Suaranya. Itu kita nak tengok macam suara-suara kita kata orang-orang yang penting ya dalam Nasional FM tu, yang sesuatu kita nak gambarkan. Nasional FM ada identitinya, Trax FM pun ada identiti tersendiri. Cuma medium bahasanya itu berbeza. Mungkin kalau kita boleh lihat di RTM sendiri kita ada pelbagai radio yang mempunyai kepelbagaian bahasa dan juga dialek pun kita ada. Jadi bagi Puan Fazi juga, bagaimana melihat ini satu kelebihan untuk RTM sebab mempunyai stesen radio yang bahasa Inggeris ada, bahasa Mandarin ada, Tamil ada, bahasa Melayu ada dan juga bahasa dialek pun dipelbagaikan dalam radio juga. Saya suka dengan ayat kepelbagaian yang Ismail cakap tadi tu, sebab untuk tahun ni tema radio sedunia kita pun Radio and Diversity, radio dan kepelbagaian. Jadi sesuai juga dengan kita punya tema untuk Hari RTM ni, penghubung generasi dia meliputi kepelbagaian itu. Dan dalam kepelbagaian itu ada bahasa-bahasa yang digunakan untuk kita menyampaikan mesej, maklumat supaya tepat sampai pada sasaran pendengar. Dan RTM ada 34 saluran dan kita juga mempunyai pelbagai bahasa. Dan kita menyantuni masyarakat-masyarakat kita dengan mewujudkan stesen-stesen yang menyantuni masyarakat yang bahasanya itu boleh disampaikan maklumat yang sahih supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam apa juga isu-isu semasa yang sedang terjadi. Dengan keadaan sekarang ini, kita tahu negara kita sedang berhadapan dengan COVID-19 dan kita berharap apa juga usaha-usaha kerajaan, apa juga insentif-insentif kerajaan nak beri kepada masyarakat itu sampai dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat supaya mereka lebih bersiap sedia dan bersegera dalam melaksanakan apa juga yang diarahkan untuk dilakukan. Jadi saya memandang bahasa itu adalah satu keperluan supaya mereka dapat maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Penting sebenarnya bila kita ada radio yang khusus untuk pelbagai bangsa, kaum, sebabnya bila mesej yang disampaikan itu kalau guna bahasa lain mungkin dia kurang sikit pemahamannya ya. Okey, sekarang ni sudah pun bersedia di talian, kami nak dapatkan sikit gambaran dan juga perkembangan terkini, iaitu pengurus AIFM sudah pun bersedia di talian. Hello. Hello. Hello, morning. Morning. Tasha Hao. Ni hao. Selamat hao. Wohen hao. Okey, jom kita cerita sikit pengisian AIFM sepanjang tempoh PKP ini. Pasti ada perkara menarik yang ingin disampaikan kepada pendengar. Okey. Pada masa ini, DJ Aidan memanglah bekerja dengan bersungguh lumus sebab DJ perlulah bekerja selama 6 jam untuk memainkan lagu dan juga kapsul dan juga relay lah skala visi yang dibawa oleh TV1 terutamanya visi berkenaan dengan bahagian Kementerian Kesihatan dan juga Pertahanan dan juga kena buat terjemahan
untuk bahagian ini. Dan diikuti dengan poster-poster dan juga FB Live dan sebagainya lah. Okey, jadi selalu suasana kalau di IFM tu bagaimana setiap hari beroperasi? Mungkin kalau tadi di National FM dan juga Trax FM ada call out bersama dengan tetamu menggunakan teknologi terkini dan sebagainya. Untuk IFM, bagaimana pengisiannya untuk diserang-serikan dengan lagu dan juga hiburan di IFM sendiri? Jadi memang kalau dari segi temu bual atau interview, kita pakai call out lah. Dan juga kapsul dan juga sketsa. Kita juga tidak lupakan bahagian hiburan. Kita menggunakan sketsa untuk membawa message atau info-info yang berguna kepada pendengar dan juga pengguna sosial media kami lah. Okey, mungkin sedikit pesanan dan juga ucapan yang ingin disampaikan kepada pendengar IFM yang sekarang sedang menonton Start Pagi Malaysia. Ya, saya mengucapkan amat berterima kasih kepada semua pendengar Radio IFM kerana setia menemani stesen IFM dan juga memberi galakan dan sokongan dan dorongan kepada para DJ dan juga memberi ucapan sempena hari RTM yang berlangsung semalam, dan mereka juga memberi banyak kek dan juga ucapan kepada stesen IFM dan juga RTM lah. Okey, terima kasih Puan Eng. Okey, satu tenaga yang agak positif ni pagi ni dikongsikan Selamat Pagi Malaysia sebab hari kita cakap pasal COVID-19 dia mungkin ada yang tertekan disebabkan terlalu banyak perbincangan yang serius. Ya, hari ni santai-santai ni kita cakap pasal radio sikit. Kita kembali bersama dengan tetamu kita di studio hari ini. Puan Linda, mungkin bila kita cerita pasal radio, selalunya orang akan dengar di kereta waktu nak pergi kerja, waktu balik kerja, tapi sekarang dah tempoh PKP, kurang sikit kenderaan di jalan raya dan juga tak semua frekuensi radio boleh dicapai di website, di aplikasi telefon pintar. Jadi bagaimana Puan Linda sendiri untuk memastikan agar capaian pendengar itu kekal tinggi bagi Nasional FM sendiri? Ya, kita sekarang ni penonton ataupun pendengar kita boleh mendengar dan juga menonton dalam pelbagai platform ya. Selain pada di radio, dia juga boleh di media sosial. Jadi saya rasa walaupun mungkin tak semua dapat, tapi ada sekarang ni dengan kemajuan teknologi digital kita ni banyak capaian yang dapat dicapai, terutama media sosial je. Jadi sebab itulah apa saja berita-berita yang disiarkan di media sosial, sama ada di IG ke atau di Facebook atau Twitter semuanya, mestilah kita menyalurkan berita-berita yang hanya sahih dan yang dipercayai saja, supaya apabila berita-berita ni yang sahih, ia tidak akan menimbulkan kegusaran lah kepada masyarakat, terutama dalam menangani wabak COVID-19 ni. Jadi kami di National FM pun sentiasa menyajikan, selain daripada juga termasuklah hibur-hiburan informasi lagu-lagu hits contemporary dalam National FM punya kandungan siaran. Kita juga menyiarkan berita-berita dan maklumat setiap jam untuk perkembangan COVID-19 ini kepada masyarakat. Yang penting National FM sentiasa di hati. Ya, sentiasa di hati. Okey, Puan Fazi, ini satu perkara yang menarik kerana tadi Puan Linda kongsikan tentang penyampaian maklumat dan juga berita yang sahih. Tapi kita tidak boleh lari daripada fungsi radio itu adalah untuk menghiburkan juga. Jadi infotainment itu disekalikan atau disepadukan sekali. Jadi bagaimana dalam sebuah stesen radio mengimbangkan antara penyampaian maklumat dan juga untuk menghiburkan pendengar-pendengar dan juga mungkin penonton radio bervisual yang sedang melayani radio buat ketika ini. Untuk track sendirilah, untuk saya bercakap dari segi sudut pandangan track FM, kita memang menyajikan antara informasi dan juga hiburan itu 50-50. Supaya itulah dikatakan keseimbangannya. Terutama sekali dalam keadaan sekarang ni, di samping kita memberikan maklumat, informasi terkini, melalui kapsul-kapsul, melalui bahan, talkshow DJ, kita juga sediakan lagu-lagu yang bersesuaian dengan segmen-segmen yang telah kita sediakan, jajaran-jajaran yang kita ada, daripada lagu-lagu yang terbaik sehinggalah lagu-lagu hits. Kalau untuk track FM ni, itulah kita punya sound station. Kita memilih lagu-lagu yang bersesuaian sepanjang tempoh waktu yang kita telah tetapkan, di mana lagu-lagu tersebut mestilah yang dipilih yang popular, yang hits, supaya pendengar tu tak rasa bosanlah
terutama sekali dalam keadaan sekarang, kena duduk rumah, tak boleh keluar, stay at home, be safe tu, kita menghiburkan pendengar-pendengar kita dengan cara informasi, panggilan telefon dan menanyakan pendengar-pendengar apa yang mereka lakukan di rumah. Juga melalui media sosial, mereka boleh berkomunikasi, menghantar mesej-mesej positif untuk memberi semangat sesama masyarakat bagaimana kita nak menangani masalah ini. Langkah-langkah pencegahan, mungkin juga ada perkara-perkara yang melucukanlah sepanjang panggilan telefon, sepanjang mesej-mesej yang disampaikan dalam media sosial tersebut. Itulah antara yang dilakukan di Trax lah. Di samping DJ juga memainkan peranan lah, menceriakan keadaan setiap masa walaupun kita dalam keadaan berjaga-jaga begini. Penting sebenarnya sebab bila semua peradakan tertekan, kita perlukan satu saluran ataupun seseorang individu untuk menghilangkan sedikit kegusaran itu dan mengurangkan sedikit rasa panik, dan juga masyarakat Malaysia boleh berfikir dengan lebih panjang untuk buat satu keputusan. Kalau tadi kita dah ke Selangor FM, sekarang ni sekali lagi kami nak bawa anda ke Terengganu FM. Cumanya tadi kita ke Seleksi Pagi, sekarang ni kita temu ramah. Kita bersama dengan DJ itu Farah Fauzi di Terengganu FM untuk kongsikan bagaimana sebenarnya radio sendiri memainkan peranan sebagai sumber penyaluran maklumat. Okey, Terengganu FM, kalau kita melihat sebuah stesen di Pantai Timur, sebenarnya perancangan itu juga ataupun di Terengganu FM banyak menyampaikan maklumat dan juga berita-berita tentang perancangan kerajaan negeri dan juga perancangan kerajaan tempatan untuk melihat bagaimana Terengganu FM ini boleh menjadi wahana penyampaian medium bagi pihak kerajaan juga. Baik, kita akan bersama dengan sahabat kita di Terengganu FM. Silakan. Ismail kembali ke Terengganu FM pagi ni. Okey, alhamdulillah. Terengganu kita. Farah bersama dengan Bos Farah, itu Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu, Encik Nasrul Hakim Makno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Hakim sihat hari ni, Encik Hakim? Alhamdulillah sihat. Ya, alhamdulillah. Moga-moga sihat teruslah. InsyaAllah sama-sama kita. Dan kita dah masuk ke tahun 74 RTM kita. Penghubung generasi. Penghubung generasi. Jadi kita perlulah seperti mana yang kita nyanyikan tadi, percayalah hari esok pasti indah. Kan? Percayalah hari esok pasti indah. Jadi kalau kita lihat semalam pun ada menyatakan bahawa graf COVID kita ni mendata, kan, kita haraplah seluruh rakyat Malaysia akan terus patuh. Rakyat Malaysia kita akan patuh PKP ini, itu yang kita harapkan, supaya draft ini akan terus menurun. Itulah harapan kita. Ya, dan untuk Terengganu pula, kalau kita tengok antara negeri yang patuh kepada PKP inilah, alhamdulillah. Setakat ini kita doakan dan kita terus berdoa, panjatkan doa kita agar perkara itu kekal dan rakyat Terengganu ini kerana diorang ni dengar RTM sebenarnya. Dia mendengar RTM dan mendengarlah pesanan-pesanan yang kita sediakan. Setiap hari beratus-ratus pesanan kita sediakan. Ada kat media sosial juga beratus-ratus, ada mencapai 300 post Ya, betul. Jadi saya mengucapkan selamat hari RTM lah, Farah, ya. Selamat hari RTM yang ke-74 kerana RTM ini merupakan satu penghubung generasi dari generasi ke generasi sehinggalah kini, ya. Walaupun berubah wataknya, tetapi kerja tugas kita tetap menyampaikan maklumat dan menyebarkan segala maklumat yang sahih, yang dipercayai, kekal dan relevan lah kepada masyarakat. Sesuai dengan tema tu, penghubung generasi, maknanya kita mengikut peredaran zaman. Macam restoran juga lah, kan, dia macam tahun ni mungkin hidangan tu yang tular, jadi membuat samalah dengan RTM. Betul tak? RTM ni macam kita sediakan pelbagai jenis makanan lah. Nasi campur lah, campur. Jadi macam-macam kita sediakan. Jadi orang datang ke RTM, dia boleh melihat pelbagai juadah yang disediakan. Banyak juadah yang disediakan, terutamanya di radio televisyen Malaysia. Kita ada 34 orang kata saluran radio, stesen radio, ya. Dan kita juga ada beberapa channel, saluran-saluran TV. Bermakna masyarakat boleh terus
relevan dengan RTM. Maknanya kita pelbagai di sini. Ada maklumat, ada hiburan berkenaan apa juga isu semasa. Okey, nak sentuh pula pasal Terengganu lagi di Terengganu FM. Ada tular mengenai dengan apa ni yang DJ kita bersiaran, lepas tu dipotong-potong dan diviralkan ataupun ditularkan melalui WhatsApp. Adakah tu satu perkara yang bagus ke kalau tengok sebagai penghubung generasi? Dari satu segi penghubung generasi, kita rasa perkara ni bagus. Kerana masyarakat sekarang ni memang tidak lekang dengan ICT ni memang tak lekang. Handphone ni dikatakan smartphone. Dan orang kita pun kita berharap dengan perkataan smartphone tu masyarakat lebih smart lah. Lebih smart yang kita maksudkan, lebih bijak menggunakan media sosial, medium ini untuk menyampaikan dan menghebahkan kepada masyarakat. Sekiranya yang diambil itu klip-klip yang diambil itu klip-klip yang baik dan berguna kepada masyarakat, kita amat berterima kasih lah. Tetapi yang tidak elok tu saya rasa tak betul, kita akan nyatakan bahawa itu ada palsu. Jadi jangan sebarkan berita palsu, kerana sekiranya anda didapati menyebarkan berita palsu, akan ada tindakan. Jadi hati-hati. Tak sahih jangan kongsi yang sahih baru kongsi, dan kita pastinya yang sahih tetapnya di RTM. RTM menyampaikan berita-berita yang sahih, kerana RTM ini dari dahulu sehinggalah kini generasi itu tidak akan putus kerana kita menyampaikan perkara yang pesanan Cik Hakim sendiri untuk pada pendengar Terengganu FM khususnya dan juga seluruh RTM. Saya pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari RTM yang ke-74, dan RTM ini merupakan satu medium yang amat sesuai untuk semua lapisan, tidak kira, kerana itulah sesuai penghubung generasi. Dari generasi mana sekalipun anda, RTM tetap di hati. Pastikan sahih, stay home, stay safe. Sohbeng tu baik. Ayat Terengganu kita sohbeng tu baik. Terima kasih Cik Hakim. Itu dia kembali bersama rakan tugas Syuhaida dan juga Ismail. Berita dari Terengganu Farah sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Farah dan juga Encik Nasrul Hakim Maknoh, Timbalan Pengarah Penyiaran Terengganu. Dahulunya beliau berada di Angkasa Puri, kini di Terengganu pula. Terima kasih dan juga tahniah sekali lagi. Baik, kalau kita nak cerita tentang radio show, bukan saja kita ada radio di Angkasa Puri, kita ada radio IFM, Trax FM, Nasional FM, tapi sebenarnya satu lagi stesen radio yang ramai pendengarnya adalah Klasik FM. Klasik FM saya suka dengar Aku, Dia dan Lagu Adila. Itu memang menggamit memori lah. Kalau kita kata penghubung generasi, itu sebenarnya menghubungkan generasi sebenarnya. Dan bila kita cakap berkenaan dengan Mina FM, ada juga radio-radio lain yang tertumpu kepada kaum majoriti di Malaysia, iaitu Melayu, Nasional FM, Cina kita ada IFM. Untuk masyarakat India, kaum India juga kita ada Minal FM. Ini istimewa sebenarnya sebab RTM saja yang ada radio-radio seperti ini, dan sekarang sudah pun bersedia di talian, iaitu mereka yang berada di Minal FM untuk kongsikan sikit sebanyak berkenaan dengan peranan mereka untuk menyebarkan maklumat terutamanya berkenaan COVID-19 sekarang ini. Okey, silakan Puan Sumati. Hello. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Puan, apa khabar? Baik, khabar baik. Baik, okey. Minal FM. Saya pernah dengar Minal FM masa tu memainkan lagu-lagu Hindi. Minal FM pun memainkan lagu-lagu Hindi juga. Ada mainkan lagu-lagu Hindi. Okey, Puan Sumati, ceritakan tentang Minal FM. Selalunya kalau setiap hari itu, apa kita kata pengisian untuk Minal FM sendirilah, Puan? Macam Minal FM siaran ni 24 jam. Jadi siaran dari pukul 6 sampai 10 pagi ni segmen pagi kan. Dia bagi info-info terkini, info-info semasa dalam segmen ni. Bersama dengan lagu-lagu baru. Yang pukul dari 10 sampai 2 tu adalah morning, kita panggil mid morning, segmen mid morning. Dan dalam segmen ni yang ada lagu-lagu Hindi, lagu-lagu Malayalam, Telugu, semua ada. Yang selepas pukul 2 sampai pukul 5 ni ada lagu-lagu klasik, siaran lagu-lagu klasik. Selepas itu siaran lagu-lagu 80s dan juga 90s tu. Okey. Dan Puan Sumati mungkin boleh kongsikan sekarang ini kita berada tempoh berita kawalan pergerakan disebabkan oleh wabak COVID-19. Jadi pastinya Mina FM juga turut mainkan peranan untuk menyebarkan maklumat tersebut. Ya, kami memang memainkan peranan yang sangat penting untuk menyebarkan maklumat-maklumat ataupun info-info yang tepat dan benar kepada pendengar-pendengar Mina FM. Jadi info-info yang sahih ini diperolehi dari sumber-sumber rasmi saja. Jadi kita ada juga menjemput pakar-pakar untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai sesuatu isu yang berkaitan dengan COVID.
Radio ni juga mempunyai platform media sosial. Jadi kita gunakan platform media sosial ni untuk memberikan infografik yang terakhir mengenai COVID-19 pada pendengar-pendengar. Ada DJ ni, DJ Minan ni bertugas dalam 3 shift satu hari, di mana satu DJ akan bertugas untuk 6 jam dalam satu shift untuk memberikan penerangan, tips-tips kepada pendengar-pendengar Minat FM. Okey, dan juga Puan Sumati, pesanan untuk para pendengar yang sedang mendengar ataupun sedang menonton Sahabat Pagi Malaysia dan juga mendengarkan Minat FM sekarang untuk meneruskan kesetiaan bersama dengan Minat FM, Puan. Minat FM ni dia mempunyai stesen ni mempunyai tempat tersendiri dalam hati pendengar-pendengar Minat FM. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar Minat FM yang terus bersetia selama 74 tahun dan akan berharap akan terus setia bersama dengan RTM dan juga Minat FM. Okey, baik. Terima kasih kepada Sumati Badiapan selaku pengurus Minal FM. Sekali kita bersama dengan dua tetamu kita di studio untuk kita bercakap berkenaan peranan radio sendiri dalam menyebarkan maklumat. Puan Fazi, kalau kita lihat sekarang ni pendengar radio terutamanya yang berada di bawah kendalian RTM sendiri, rata-ratanya mereka yang agak dewasa. Untuk kita menggamit sebenarnya pendengar yang daripada golongan muda ni, itulah fakta sebenarnya agak sukar sikit sebab mereka lebih kepada majoritinya menjurus ke arah entertainment. Kalau kita cerita infotainment sikit, mereka akan lari pergi ke stesen lain, stesen swasta dan sebagainya. Jadi bagaimana Trax FM sendiri untuk kita memanggil kembali golongan belia untuk memeriahkan lagi dan juga jadi pendengar kepada Trax FM juga? Okey, untuk Trax FM, pendekatan yang diambil untuk menarik golongan remaja mendengar radio bukan saja untuk Trax, juga saya rasa stesen-stesen di seluruh Malaysia lah yang di bawah jenama RTM. Banyak pendekatan yang kita buat, bukan saja melalui pendengaran dari konti-konti radio terus kepada pendengar, tapi juga kita ada program-program turun padang yang mendekatkan dengan masyarakat. Kita menjemput mereka untuk terlibat sekali dalam program turun padang ni yang kita panggil radio di lokasi. Kita adakan macam track, kita adakan bengkel yang menjurus kepada bagaimana bidang penyiaran tu dan siapa pekerjanya, bagaimana ia terjadi, proses-proses kerja di balik takbir radio. Jadi kita berkolaborasi dengan Institut Pengajian Tinggi, pelajar-pelajar sekolah menengah, dan kita adakan satu bengkel workshop dan mereka diberi tugasan untuk bagaimana menghasilkan sebuah rancangan, sebuah program terbitan untuk disiarkan di radio. Dan kita akan memanggil pakar-pakar terlibat sekali dalam bidang pakar-pakar yang terlibat dalam bidang penyiaran untuk memberi talk ceramah kepada mereka berkenaan dengan bidang penyiaran. Dan di samping itu juga pengisian itu kita buat dia nampak menariklah, sesuai dengan umur dan pelajar-pelajar yang terlibat, supaya mereka merasakan radio ini bukan saja untuk berhibur semata-mata seperti radio-radio komersial, tapi peranan radio itu lebih besar, di mana maklumat itulah sebenarnya yang patut disampaikan supaya masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih berilmu, sesuai dengan kita punya wawasan. Kita nakkan masyarakat kita lebih menjadi masyarakat yang membaca, mendengar perkara-perkara yang melibatkan maklumat dan ilmu. Kita tidak melupakan hiburan, kerana hiburan itu adalah satu yang alami untuk manusia. Manusia itu dia nak hiburan, tapi kita sesuaikan dengan lagu-lagu yang kita susun dalam kita punya playlist untuk remaja. Dan di track sendiri kita ada satu pendekatan baru dalam segmen After Hour. Kita ada setiap Isnin hingga Ahad, di mana hari Rabu tu kita dah buatkan satu untuk remaja. Kita slotkan lagu-lagu indie band. Kita merancang untuk mengadakan program di lokasi dan juga satu konsert. Kalaulah suasana dah menjadi kembali normal, kita panggil program tu upstage ya. Ia melibatkan remaja-remaja yang cenderung dalam muzik-muzik indie berkumpulan, supaya kita nak menarik balik mereka bersama-sama dengan radio RTM lah. Itu antara pendekatannya. Dan kami juga merancang untuk membuatkan lebih banyak lagi program-program atau terbitan yang membawa remaja golongan belia ke studio untuk bercakap tentang
apa sebenarnya yang mereka inginkan daripada penyiaran yang boleh mendekatkan mereka walaupun kita menggunakan radio secara konvensional ataupun media sosial. Dan sebenarnya bagi saya media sosial itu memainkan peranan penting sekarang sebab pelantar media sosial ni adalah satu media yang paling dekat untuk kita membawa remaja, generasi muda untuk mendengar radio. Dan radio tidak boleh meninggalkan media sosial dan TV juga tidak meninggalkan. Kita bekerja bersama-sama untuk menjayakan apa juga perancangan kita supaya sampai kepada golongan ini. Satu inisiatif yang baik sebenarnya. Okey, Puan Linda juga kalau kita lihat siaran radio di RTM sangat unik kerana satu-satunya mungkin kita kata institusi radio yang bersiaran selama 24 jam. Maknanya walau apa pun jenama radio itu, walau apa pun branding radio itu, dia akan bersiaran selama 24 jam. Nasional FM juga bersiaran selama 24 jam. Jadi ini memberikan lebih ruang kepada pendengar untuk lebih dekat dengan penyampai kan. Maknanya daripada 6 pagi sehingga 6 pagi keesokan harinya ada sahaja penyampai yang akan menangani pendengar. Jadi mungkin boleh kongsikan tentang kita kata hubungan antara penyampai dan pendengar itu lebih erat dengan kita kata kerangka yang ditonjolkan dalam radio seperti ini. Ya, kerana itulah kita sekarang ini untuk mendekatkan penyampai juga dengan pendengar, kita ada juga lah radio bervisual. Kemudian kita adakan juga temu bual dengan pendengar, call, live Facebook, Instagram, semua tu kita buat untuk mendekatkan kita punya pendengar dengan penyampai kita. Selain pada itu, seperti juga Trax, kita juga National FM ada aktiviti-aktiviti radio di lokasi yang bagi mendekatkan penyampai dengan pendengar-pendengar kita. Selain daripada program-program yang seperti dibuat oleh Trax tu, kita juga selain itu ada juga program khidmat masyarakat di mana kita adakan untuk memberikan satu orang kata apa awareness ataupun kesedaran kepada golongan muda, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memerlukan, di mana dengan cara ini dapat melahirkan konsep masyarakat penyayang di kalangan masyarakat dan juga dapat mendekatkan jugalah penyampai-penyampai kita dengan pendengar kita. Okey. Bersempena dengan hari ulang tahun RTM yang ke-74, mungkin ada sikit ucapan daripada Puan Fazli sendiri untuk penonton setia Trax FM. Okey. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM kepada semua warga penyiaran, terutama sekali pada petugas-petugas RTM di seluruh negara. Teruskan mendengar dan menonton RTM. Please experience the excitement di Trax FM 90.3. Okey, Puan Linda pula. Okey, saya juga ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada RTM yang ke-74. Juga tak lupa selamat hari lahir kepada National FM sendiri. Jadi dengan tagline sentiasa di hati, kami mengharapkan segala program yang kami siarkan, maklumat yang kami siar selama 24 jam ini akan sentiasa di hati pendengar dan juga penonton National FM. Baik, itu satu perkara yang cukup baik kerana kita nak membawakan Trax FM dan juga National FM, dua saluran radio yang berbeza bahasanya. Mungkin nak sama-sama promosikan Puan Fazli untuk pendengar-pendengar teruskan mendengar Trax FM ataupun nak kongsikan Facebook Trax FM juga. Mungkin inilah masanya untuk sama-sama berkongsikan dan juga mengajak kita melihat apakah perkembangan yang terbaru di Trax FM juga, Puan. Okey, saya mengesalah semua pendengar supaya terus mengikuti perkembangan di Trax FM, di radio-radio RTM di 34 stesen. Anda ada banyak pilihan dan boleh juga mengikuti Trax FM di Trax FM Official, IG kami dan juga Facebook, dan dapatkan informasi-informasi terkini yang terbaik hanya dari RTM, yang sahih dari RTM. Okey, Puan Linda dahulunya di radio klasik kan, jadi mungkin merindui sedikit suasana tu, berbeza tapi dalam kerangka yang sama. Mungkin ucapan untuk mengajak para pendengar terus juga menyokong National FM sentiasa di hati. Ya, sentiasalah anda mendengar kami yang berkhidmat, penyampai-penyampai dan juga warga kerja kami di National FM. Walaupun dalam keadaan wabak COVID sekarang ni, kami begitu komited dan mereka juga begitu komited datang ke konti 2 orang sekali dengan orang kata apa 6 jam satu shift ya, 24 jam sehari. Jadi sentiasalah mendengar dan juga menonton National FM. Anda boleh pilih sama ada untuk mendengar National FM di media sosial, ada frekuensi Lembah Kelang 95.3, di juga kami media sosial di IG, di Facebook dan juga di Twitter kami, YouTube. Jangan lupa
National FM sentiasa di hati anda dan sentiasa menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih dan yang tepat, cepat kepada masyarakat semua. Okey. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Fazil dan juga Puan Linda. Kalau di National FM tanya mana suaranya, bukan kita tanya mana suaranya dah, inilah mana wajahnya. Inilah wajah-wajah di sebalik National FM dan juga Trax FM. Terima kasih Puan Fazil dan juga Puan Linda kerana bersama dengan kami dari National FM dan juga Trax FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Ulang Tahun RTM juga, sekarang ini sudah pun bersedia di talian antara mereka yang pernah satu ketika dahulu berkhidmat menambah bakti di RTM sendiri, iaitu Mr. Jack Nadaraja. Hello, Mr. Jack. Hello, Encik Jack. Hello. Apa khabar? Hello, baik. Alhamdulillah, Encik Jack. Kalau kita melihat sejarah Encik Jack di RTM sendiri adalah untuk kita melihat bagaimana kualiti kandungan rancangan hiburan itu banyak dibangunkan juga, dan juga Encik Jack terlibat secara menyeluruh juga dalam pembangunan kandungan hiburan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam zaman Encik Jack ini melahirkan artis-artis yang terkemuka tanah air seperti Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga ramai lagi artis-artis berbakat tempatan dilahirkan. Jadi perjalanan Encik Jack di RTM mungkin secara ringkas kita boleh kongsikan, Encik Jack. Sejarah saya di RTM, saya memang telah berkhidmat dengan RTM selama 33 tahun dan sementara sekarang 3,5 tahun. So bila saya mula khidmat, saya sebagai seorang penerbit di bahagian hiburan. Pada masa itu kita gunakan banyak alat-alat yang dalam bentuk analog tapi sekarang sudah canggih dengan digital dan sebagainya. Dengan kekurangan alat-alat yang ada pada masa itu, kita menggunakan kreativiti kita untuk menghasilkan program-program yang kita rasa boleh menawan hati penonton pada masa itu. Dan banyak jugalah kita punya program kan, berbagai jenis program yang kita tertibkan daripada mingguan ke bulanan dan rancangan-rancangan khas dan sebagainya. Apa lagi yang paling penting, kita jangan lupa tujuan utama kita berbicara rancangan, iaitu bukan untuk semata-mata untuk menghiburkan, tetapi adalah juga untuk menyebarkan maklumat dan juga secara umum mendidik masyarakat untuk melahirkan satu masyarakat yang toleransi dan harmoni. Jadi Mr. Jack, mungkin sedikit ucapan bersempena dengan Hari Ulang Tahun RTM ke-74. Ya, saya ambil kesempatan ini untuk bukan sahaja ucapkan kepada Ismail dan Suhaida, tetapi juga untuk keseluruhan keluarga kerja RTM dan juga semua penonton-penonton dan pendengar-pendengar RTM Selamat ulang tahun ke-74. RTM adalah penghubung generasi. Betul. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan pada masa akan datang RTM akan mencapai lebih lagi kejayaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Demi negara dan juga demi kepentingan penonton dan pendengar kita. Betul. Terima kasih Encik Jack Nadaraja kerana bersama dengan kami. Saya teringat semasa Ikon Siarawan 2014, Encik Jack Nadaraja juga antara orang penting dalam membangunkan bakat-bakat baru dalam Ikon Siarawan yang merupakan rancangan terbitan radio televisyen Malaysia. Okey. Itu dia sikit sebanyak kami kongsikan bagaimana radio menjadi penyampai utama. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita di studio hari ini, iaitu Puan Linda dan juga Puan Fazil bersama kami untuk kongsi berkenaan topik transformasi radio sebagai sumber penyaluran maklumat. Kita akan berjeda seketika dan kita ada kapsul dari Syaragam Malaysia untuk kempen kesedaran daripada Syaragam Malaysia berkaitan dengan info kesihatan untuk dikongsikan bertajuk Fakta Mengenai Uban. Jom kita saksikan. Kapsul ini dibawakan khas oleh Sirajum Malaysia. Ramai yang ingin mengetahui kalau kita cabut uban, kita akan dapat dua atau tiga helai lagi rambut uban. Mitos ataupun fakta? Sebenarnya adalah mitos. Tetapi ada fakta yang dalam mitos ini sebenarnya. Saya akan terangkan. Okey, mitos yang pertama, mitos berkaitan dengan uban ini adalah jika seseorang itu mencabut uban, ubannya yang kedua dan ketiga akan lagi banyak. Sebab folikel dalam rambut anda menghasilkan rambut yang banyak.
Contohnya, jika seseorang itu mengalami ketidakseimbangan hormon, rambut di dalam folikel rambut adalah kurang, maka dia akan mengeluarkan sehelai saja rambut. Tetapi jika seseorang itu mengalami ketidakseimbangan hormon tapi dia menghasilkan jenis rambut yang banyak dalam satu folikel, maka beliau akan mendapatkan 2 hingga 3 helai rambut. Tetapi ia bergantung, either uban ataupun rambut hitam. Sebenarnya warna rambut, which is the melanin ni datang daripada kulit rambut ya, daripada korteks rambut. Fisiologi daripada seseorang itu, keadaan semasa. Maknanya jika seorang itu stres, rambut dia akan jadi warna putih. Bila rambut yang gugur tu jatuh, rambut baru nak tumbuh, warna putih akan berlaku jika masa pentumbuhan rambut tu dia sedang stres. So kalau dia tak stres, dia relax, dan hormon dia stabil, insyaAllah rambut hitam pula akan tumbuh. Selalunya uban akan tumbuh ataupun menunjuk simptom-simptom untuk mendapatkan warna rambut putih pada umur ke atas 20-an, ke atas 30-40. Tetapi zaman sekarang saya mendapati ramai lagi orang-orang remaja, kanak-kanak yang mendapatkan rambut uban ini ya, kerana ketidakseimbangan hormon sebenarnya. Hormon kortisol dan juga dia punya adrenalin yang banyak yang menyebabkan rambut bertukar berwarna daripada hitam kepada putih. Antara faktor-faktor menyebabkan rambut uban ni sebenarnya sama je. Dia pusing-pusing benda yang sama. Contohnya seperti genetik, ketidakseimbangan hormon, pemakanan yang tidak sihat, penggunaan shampoo yang berlebihan dan salah, dan penjagaan rambut yang salah. Tetapi sebenarnya kalau orang yang menghadapi masalah rambut uban ni, usually genetik dan juga ketidakseimbangan hormon dan juga lifestyle. Kalau orang super stress level yang terlampau tinggi, contohnya seperti mungkin badan dia tidak dapat tahan dengan stres, tapi dalam minda saja saya stable, tapi sebenarnya badan dia tak larat untuk menahan stres, rambut dia akan bertukar jadi warna putih. Ramai yang ingin mengetahui cara-cara untuk penjagaan rambut yang jenis beruban, berwarna putih untuk nampak lagi muda. Caranya adalah paling senang adalah warnakan rambut lah menggunakan inai. Inai adalah salah satu penggunaan pewarnaan rambut yang sangat natural. Ia tidak menjejaskan kesihatan kulit kepala anda dan menyihatkan lagi kulit rambut anda. Okey, rambut kita ada kulit juga ya, kulit korteks rambut. So, inai ni sebenarnya menyihatkan lagi melanin, cortex of the hair, menjadi sihat. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Siraja Malaysia. Baik, terima kasih Siraja Malaysia untuk perkongsian dibawakan dari semasa ke semasa. Pakej yang dibawakan oleh Siraja Malaysia berkaitan info kesihatan juga akan kami bawakan bersama dengan anda. Kita akan berjeda seketika dan kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita di Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat corak carta angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya Malaysia menerima tiupan angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga 20 km sejam. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora di mana-mana perairan negara. Untuk tinjauan cuaca semasa dengan lebih terperinci, kita beralih pula kepada paparan imej gema radar. Di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia, kini berada dalam keadaan yang cerah kecuali hujan berserta ribut petir di kebanyakan tempat yang kini sedang berlaku di hampir sepanjang kawasan perairan Selat Melaka. Selain itu juga diperhatikan terdapat hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat yang kini sedang berlaku di kawasan pesisiran pantai negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Diramalkan hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat yang kini sedang berlaku di kawasan pesisiran pantai negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan yang berdekatan menjelang awal tengah hari nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, tiada hujan yang dicerap buat waktu ini dengan hanya hujan berserta ribut petir di 1-2 tempat yang hanya tertumpu di kawasan pesisiran pantai barat negeri Sarawak. Untuk ramalan cuaca pada
pada petang ini dijangkakan hujan berseterbuk petir berpotensi untuk berlaku di kesemua negeri Semenanjung dengan jangkaan hujan berseterbuk petir di 1-2 tempat akan bermula di kawasan negeri pantai timur pada awal tengah hari nanti. Bagi negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat dijangkakan akan berlaku di kawasan bahagian Sandakan dan juga Tawau, manakala di negeri Sarawak, hujan berseterbuk petir di 1-2 tempat dijangkakan akan berlaku di hampir kesemua bahagian negeri berkenaan. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Berikut adalah ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk petang nanti. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Met Malaysia untuk perkembangan cuaca yang dibawakan setiap hari bersama dengan kami di RTM. Seterusnya kami nak bawa anda berlintas langsung cerita pagi dari Sabah bersama dengan rakan penyampai kami Muhammad Saleh Jikri di sana. Jom kita bersama dengan mereka. Terima kasih kepada anda yang terus menonton saluran berita RTM dan menerusi slot Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini lintas langsung dari negeri Sabah di bawah Bayu. Kita menyertai operasi yang dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang melaksanakan aktiviti nyakuman di premis-premis di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dengan operasi ini bersama dengan saya ialah Robert Lipun yang merupakan pengarah Jabatan Lanskap Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Selamat pagi. Pagi Dan. Mungkin cerita sedikit dengan operasi yang dilaksanakan pada pagi ini. Terima kasih. Pada pagi ini kita melaksanakan aktiviti nyakuman di Pasar Harian Fosang. Di kawasan ini penjajah lebih kurang 100, lebih daripada 100 penjajah di sini. Bagaimanapun since PKP dilaksanakan, aktiviti menjajah ini dikurangkan dari segi tempoh operasi dia daripada subuh sehingga jam 8 saja. So hari ini salah satu area yang memang kita buat untuk disinfeksi ataupun nyakuman adalah di kawasan Pasar Harian Fosang inilah. Di samping itu kita juga melaksanakan aktiviti nyakuman di pasar-pasar milik DBKK yang lain, iaitu ada 6 lagi kawasan lain yang sedang akan dilaksanakan pada hari ini, iaitu selepas pasar-pasar tersebut tutup lebih kurang jam 2 begitu. Baik Tuan, sejak bila lagi dilaksanakan operasi nyakuman ini oleh DBKK dan bagaimana pula respon daripada pengusaha-pengusaha pasar dan premis yang di bawah DBKK sendiri? Okey, aktiviti nyakuman yang dilaksanakan oleh DBKK ini telah bermula sejak PKP dilaksanakan, iaitu bermula pada 18 Mac yang lepas, dan tim disinfeksi DBKK ini kita bahagikan kepada beberapa kumpulan. Semuanya dianggotai oleh DBKK, pelbagai jabatan pesertanya terdiri daripada Jabatan Kesihatan, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Jabatan Penguatkuasaan dan Jabatan Landscape sendiri. Kawasan-kawasan yang diberikan kepada DBKK, tumpuan kita secara berjadual harian adalah di kawasan pasar-pasar DBKK, dan kita juga melaksanakan aktiviti nyakuman di kawasan KES, terutamanya area-area yang diberikan oleh Pejabat Kesihatan kawasan Kota Kinabalu, yang mana DBKK bersetuju dari awal lagi untuk membantu pihak Jabatan Kesihatan untuk melaksanakan aktiviti nyakuman di kawasan KES. Dari segi masa pula, bagaimana dengan jadual waktu operasi pasar dan operasi nyakuman, macam mana nak diselaraskan? Bagi pasar-pasar bangunan yang dibawa kendalian DBKK,
masa operasi telah dipendekkan bermula daripada jam 6 pagi sehingga jam 2 petang kena tutup, dan aktivitinya hukuman kita dilaksanakan setiap hari selepas pasar tersebut tutup. Okay, bagaimanapun bagi pasar harian yang terbuka, contohnya di Fosang ini sendiri, dia punya aktiviti ataupun operasi juga dipendekkan, iaitu daripada jam 6 pagi sehingga jam 8. Jadi jam 8 dia tutup, kita masuk lebih kurang jam 9 ataupun jam 10 untuk buat aktivitinya kuman. Okey, nasihat Tuan sendiri kepada premis di bawah DBKK sendiri sepanjang tempoh PKP ini dilaksanakan? Saya punya nasihat adalah mengikuti sepenuhnya arahan kerajaan. Yang pertamanya dari segi PKP itu sendiri, satu adalah tempoh operasi, dan kedua penjarakan publik itu dari sekurang-kurangnya 1 meter semasa beratur untuk membeli ataupun beratur untuk menjual, dan seterusnya mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan termasuklah DBKK sendiri. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Baik, apa yang kita mengharapkan kerjasama terus daripada masyarakat untuk sama-sama kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini agar kita dapat memutuskan rangkaian ini agar penyakit ini terus lupus dari negara kita, termasuklah kita di Sabah ini. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih Saleh Jikri untuk program yang dibawakan dari Sabah sempena dengan Ops Kuman ataupun Opsnya Kuman yang dilaksanakan di sana, dan kita harapkan agar para petugas dan juga sahabat-sahabat kita di sana juga menjaga keselamatan juga kesihatan masing-masing untuk memastikan kita membawakan perkembangan dari semasa ke semasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, seterusnya seperti biasa di Sensat Pagi Malaysia kami ada segmen Pastikan Sahih. Kali ini kita akan bersama dengan Hafiz Dosen akan memberikan pencerahan berkenaan berita palsu yang disebarkan disebabkan oleh COVID-19. Jom.